Sekali lagi selamat sore AI dan Asu yang ada di rumah ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini kami kembali boleh bersekutu bersama-sama. Mohon Tuhan memberkati setiap firman yang kami baca, firman yang Tuhan bicara dan sampaikan kepada kami. Biar boleh membuka kembali hati kami untuk melakukan perintah-perintah Tuhan ini. Firman Tuhan ini boleh mengkuatkan kami dan membuat kami terus menjadi orang-orang yang belajar dari prinsip-prinsip Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Dengar doa kami, berkati setiap kami yang mendengar dari rumah, jauhkan dari segala gangguan, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan jelas, dengan konsentrasi yang baik, dengan fokus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita bicara tentang tema ini adalah lebih baik, atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. 哎呀，所以我们今天我们要讨论的一个主题是施比受更有福。 Ya, ini Yesus tidak pernah secara langsung mengeluarkan kalimat ini, 耶稣没有直接说这句话， tapi ini mungkin meskipun tidak dicatat di Alkitab, 字眼没有记在圣经里， ya maksudnya dicatat di dalam Injil. 意思是说没有记在福音里。 Tapi kita percaya ini prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita semuanya. 但是我们相信这是耶稣教训的一个原旨，给他弟兄， Ya. 给他的弟子们，也是给我们的。 Ayat ini hanya muncul di dalam Kisah Para Rasul. 这句经文只有在使徒行状里表现出 Kisah 来。 Para Rasul pasal 20 di ayat 33 sampai 36 saya akan bacakan. 就在使徒行传第20章33节到36节。 Ya, ini Paulus berkata kepada para penatua, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ayat 35, dalam segala hal telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat 36, sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semuanya. 使徒行传第20章33节，我未曾贪图一个人的金银衣服，我这2个手常供给我和同人的使用，这是你们自己知道的。我反是给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说施比爱更为有福。 保罗说完了这话，就跪下，同众人祷告。 Nah, saudara sekalian, AI Asu, bagian yang kita baca tadi adalah bagian dari kata-kata perpisahan Paulus dengan para penatua. 阿姨阿叔们，我们刚才所读的经文是一次保罗跟他的教会的弟兄们要离开说再见的时候。 Ya, jadi biasalah di dalam pepatah seperti yang dikatakan ada pertemuan, ada perpisahan. 好像我们常听的，有聚会也有散会。 Dan biasa di dalam kata perpisahan ini ada beberapa seremoni di situ. 通常我们要分离、要分别的时候，我们会有很多的庆祝。 Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang mau berpisah. 有很多的复原会说出来， Ya. Ada doa di situ. 也有祷告。
Dan kadang-kadang di dalam perpisahan ada juga yang memberikan hadiah-hadiah sebagai tanda penghargaan atas pelayanan seseorang. 有时候，当一个人要离开的时候，我们也会给他一点纪念品。 Ya, waktu saya misalnya sebelum kembali ke gereja ini, saya mengadakan perpisahan di gereja sebelumnya tempat saya melayani. 好像我还没有回到真理堂的时候，跟我以前侍奉的教会，我在那边也有一个有个分离的聚会。 Di sana ada saling mendoakan, 我们那边有互相祷告， ada pesan-pesan yang disampaikan, 那边我们也有很多的吩咐， dan ada bingkisan-bingkisan yang diberikan kepada saya juga. 他们也有很多礼物给我， Ada yang kasih baju batik, 有给我batik衣服， ya, kasih barang-barang yang lain, ada pulpen dan sebagainya. 也有给其他的东西，好像钢笔。 Jadi ini bagian dari acara perpisahan kira-kira. 这就是我们礼别前的 Nah, 聚会。 Paulus pun sedang mau berpisah dengan para penatua jemaat, lalu dia mengatakan kata-kata yang kita baca tadi. 保罗也是这样，当他还没有跟他的教会的人分别的时候，他已经把这些话说出来。 Kita bisa belajar dari Paulus dengan prinsip-prinsipnya. 我们可以向保罗学习他的原则。 Yang pertama adalah Paulus tidak ingin menjadi penerima. 第一个，保罗不要作为一个自由单单接受的人， Hanya orang yang menerima, menerima, dan menerima. 只有作为是一直接受的人。 Waktu di dalam perpisahan ini dia jelas mengatakan emas, perak, atau pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun. 他要跟他们分别的时候，他曾经说过：“我未曾贪图一个人的金银衣服。” Bahkan selama pelayanan Paulus tidak pernah meminta ya hal-hal seperti ini. Tidak pernah muncul dalam dirinya akan pengen harta, emas, perak, dan atau pakaian. 甚至在他侍奉的过程中，他不曾经向人家要求过什么，甚至他没有想过要人家的金银财宝。 Padahal kalau kita mau katakan Paulus ini berhak untuk hal-hal yang seperti ini. 其实我们可以说，保罗他其实有权得到这些东西， Karena dia melayani menjadi pemberita Injil. 因为他在那边侍奉，作为一个传福音的人， Dan dia sepertinya punya hak untuk menerima tunjangan hidupnya. 他其实有权利来接受这些福利， Karena dia meninggalkan statusnya, lalu mengikut Tuhan dan sekarang mengabdi kepada Tuhan. 因为他已经离开他放弃他以前的职位，现在他跟从主，侍奉主。 Nah, di 1 Korintus 9 ayat 14, 在哥林多前书9章14节这样说， ada ayat di situ mengatakan, 有一些经文这样说： demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 这里有说，他们传福音的人有权利向福音这里得到利益。 Maksudnya adalah mereka yang melayani Tuhan memberitakan Injil itu hidup dari, ya katakanlah tunjangan yang diberikan oleh jemaat Tuhan. 可以说，一个传道人，他能够从他的教会那边得到利益。 Ya mungkin ini jadi prinsip akhirnya di gereja ini yang namanya hamba-hamba Tuhan hidup dari pelayanannya. 所以现在呢，教会呢也有一个条例，就是传道人在教会会给他们津贴。 Mereka meninggalkan pekerjaannya lalu melayani Tuhan sepenuh waktu dan mereka hidup dari tunjangan pelayanan setiap bulan. 叫一个传福音的人，他们因为全职侍奉主，所以要从福音那边靠着福音那边为生。 Nah, Paulus juga ingin menjadi contoh di dalam hal ini. 保罗在这方面也想作为一个模范。 Dia mengatakan dia tidak mengharapkan apa-apa dari orang lain. 他说他没有什么要求，没有什么盼望， Lalu bagaimana dia mencukupkan kehidupannya? 他怎么样来支付供应他自己的需要？
Maka di ayat 34 tadi dikatakan bahwa dia bekerja dengan tangannya sendiri untuk mencukupi dirinya. 第34节告诉我，他用他自己的手，干活，供应他自己的需要。 Dia tidak ingin menjadi penerima, 他不想作为一个只能接受的人， tapi ingin memberikan diri menjadi contoh. 他要把自己作为一个模范， Bekerja dengan tangannya sendiri. 用自己的双手干活。 Nah, ini seorang pemimpin yang memberikan prinsip memberi contoh waktu bekerja. 这就是一个领导给我们个模范，用他自己的双手供应他自己的需要。 Setelah kita melihat Paulus memang sebagai seorang pemimpin yang memberikan contoh, yaitu dia bekerja untuk kebutuhannya sendiri. 我们可以看到保罗他是一个模范领导，用他自己的双手他工作。 Saudara, kita harus, kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus memberi contoh dalam hal bekerja dengan baik. 所以我们作为一个领导，我们也要有个好的榜样，做好我们自己的工作。 Baik dia pemimpin masyarakat, 无论是作为一个社会上的领导， atau pemimpin sebuah organisasi perusahaan, 或者是一个公司的领导， atau pemimpin keluarga. 或者是我们自己家里的领导。 Ya, seorang kepala keluarga harus memberikan contoh bekerja. 作为一个家长，应该有一个好的榜样。 Ya, saudara, ada satu keluarga yang kebalikan ini. 有一个家庭，他呢给的榜样是相反的。 Ya, suami malah malas-malasan bekerja. 他的做丈夫呢，懒惰的工作， Bukan dia nggak bisa kerja, 不是他不能工作， dia sehat, 他健康， umur masih muda, 年纪也不大， tapi lebih memilih mengurus rumah atau mengurus anak istri yang pergi kerja. 但是他呢更喜欢自己在家里管家，让妻子在外面工作。 Ya, kok dilihatnya kok nggak pas gitu ya, 他的思想好像不对症， nggak tepat begitu ya, 不应该如此， tidak menjadi contoh ya buat anak-anak. 没有给孩子作为一个好的模范。 Seandainya dia punya anak laki-laki, 如果他有男孩子在家， kira-kira dia belajar apa dari suami yang seperti ini, papa yang seperti ini? 一个儿子他从这样的父亲能够学到什么呢？ Dia akan lihat setiap hari, oh yang namanya jadi suami itu di rumah, istri atau mama itu pergi kerja cari uang. 他可能从他父亲那边学到，作为一个男人是在家里带着，做妻子的应该出去外面干活养家。 Penglihatan seperti ini tuh tertanam dalam dirinya. 他这样所看到的呢，会潜伏在他自己的思想里。 Bisa jadi nanti kalau dia sudah besar jadi suami, dia juga di rumah. 有可能当他长大作为一个家长的时候，他也是待在家里。 Ya karena dia yang lihat contoh dari papanya seperti itu. 因为他看到他父亲是这样的榜样， Tidak bisa, itu salah di dalam hal itu. 所以在这方面是错误的。 Seorang pemimpin baik di kantor, di masyarakat, di keluarga, pemimpin negara harus memberi contoh dalam bekerja. 一个家长或者一个工厂的厂长，还有一个社会的领导，一个国家的领导，应该给了一个好的模范， Termasuk pemimpin gereja. 包括教会的领导， Memberi contoh di bekerja. 要给出一个好的榜样， Memberi contoh melayani. 真正的工作，真正的侍奉。 Baru yang di bawah-bawahnya itu mempunyai model dan bisa mengikuti. 在下面的慧眼看到呢，他们会跟从这样的模范。 Saya sangat kagum dengan prinsip-prinsip Paulus seperti ini. 我对保罗的原则，我很羡慕他。 Dia berhak terima tunjangan, tapi dia tidak mau terima. 他有权利得到教会的福利，但是他没有接受。
Dia memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. 他选择自己用他的双手自己劳苦干活， Ya, inilah prinsip yang sangat baik. 这就是很好的一个原则。 Dan prinsip yang lainnya adalah 另外的一个原则呢， waktu dia bilang dia bekerja dengan tangannya sendiri, 当他说他用他自己的双手劳苦， dia bisa membantu orang yang lemah. 他能够帮助软弱的人。 Nah ini juga prinsip seorang pemimpin yang membantu orang-orang yang lemah yang ada di sekitarnya. 这也是一个作为一个领导的原则，能够帮助周围懦弱的人。 Dengan bekerja, dia bukan hanya mencukupkan dirinya sendiri, tapi juga membantu orang-orang yang lemah. 他自己干活能够供应他自己的需要，而且能够帮助周围软弱的人。 Sudah kita tahu pernah di dalam kasus di jemaat mula-mula itu ada gereja-gereja di Yerusalem sangat menderita kekurangan. 我们可以看到，在圣经上有记载，耶路撒冷最初的教会，他们也遭遇到有缺乏。 Nah, Paulus sebagai orang-orang yang melayani di luar Yerusalem, 保罗作为在耶路撒冷外面侍奉的人， waktu dia mendengar gereja atau umat Tuhan di Yerusalem sedang menderita kelaparan, kekurangan, 当他听到耶路撒冷教会的教友们遭遇到缺乏、饥饿， dia juga membantu mengumpulkan persembahan. 他帮助拒绝一些奉献给他们。 Saya yakin dia bukan hanya memerintahkan atau menyuruh orang, tapi dia juga dirinya memberikan contoh di situ. 我相信他不是叫人奉献，他自己也有奉献。 Jadi dia mengumpulkan bersama dengan jemaat-jemaat, bahkan jemaat-jemaat yang miskin bisa memberi juga akhirnya menolong orang-orang di Yerusalem. 他跟那边的众弟兄们一起聚集这些奉献，甚至不是很有钱、有穷人的也能够奉献。 Makanya di ayat di 2 Korintus 所以在哥林多后书 pasal 8 ayat 14 dan 15 dia mengatakan begini. Paulus ya, 2 Korintus 8 ayat 14 15. 第14章、15章。 Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 任要均平，就是要你们的富裕，现在可以补他们的不足，使他们的富裕将来也可以补你们的不足，就是很平了。如经上所记，多收的也没有余，少收的也没有缺。 Jadi Paulus ini memberikan contoh supaya secara peduli sosial dia sungguh-sungguh bisa lakukan karena dia juga orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. 保罗给我们一个榜样，作为一个人，他对社会上也很专注，因为他自己也是用他双手劳苦得来的。 Dan saya kira ini satu pengalaman yang dia alami bahwa ketika orang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 我相信这是他个人的经验，他也曾经经验过这些事，就是多收的也没有余，少收的也没有缺。 Saudara, ini prinsipnya sama. Begitu kita memberi, itu kita tidak pernah kekurangan. 这就是一个原则，我们多给，我们也没有缺少。 Justru orang yang menahan diri memberi itu selalu merasa kurang pada dirinya. 甚至那些没有付出的，他们会遭遇到缺少。 Orang yang memberi, rela memberi, dikatakan tidak berkekurangan. 他们心甘情愿付出的、奉献的，他们没有遭遇到什么缺乏。 Nah inilah yang orang sering sebut sebagai matematikanya Tuhan. 就是很多人说的，就是
主耶稣的数血。 Logikanya orang yang memberi itu kan lama-lama habis dan kurang. 我们按照我们的逻辑，多给的人一直给人家，一直给人家，不是会给完吗？ Tetapi justru tidak seperti itu seperti yang kita pikirkan. 但是在圣经上我们看到的不是这样， Karena apa? Karena Tuhan sanggup mencukupkan. 因为主耶稣能够供应我们所需要的。 Tuhan sanggup seperti dikatakan Malaikat membuka tingkap-tingkap langit lalu mencurahkan berkat. 圣经上告诉我们，主耶稣会打开天上的天门，把所有的福分赐给我们。 Tuhan bermurah hati kepada orang yang bermurah hati. 神对一个有爱心的人也是有爱心。 Itulah hal-hal yang tidak kita pikirkan, tetapi Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang mau memberi dan membantu orang-orang yang lemah. 这就是我们还没有想到的，但是主耶稣已经预备了给那些需要的人。 Saudara, ini ajaran Tuhan Yesus bagi kita. 这就是主耶稣给我们的教训。 Sekali lagi, meskipun tidak pernah kita mendengar di Injil, melihat di Injil Yesus mengatakan sendiri. 就是我们自己没有看到，在圣经上耶稣自己是这样说的。 Tapi ketika Paulus mengatakan ini dari Tuhan, maka kita percaya ini pun menjadi semangat Allah memberi kepada kita. 但是当我们听到保罗说奉献付出的时候，我们知道，我们相信这也是主耶稣教导我们的。 Kita tidak akan mengalami bahagia sampai kita belajar memberi. 我们不会超越到什么幸福，到我们能够付出的时候。 Kalau kita pernah belajar memberi, kita pernah merasa atau mengalami ayat ini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 如果我们曾经付出、曾经奉献，我们会有这个经验，有一个我们施比爱更有施比受更有福。 Saudara kalau boleh memilih ingin menjadi orang yang tangannya di bawah atau menjadi orang yang tangannya di atas. 如果可以选择的话，我们愿意做怎么样的人？我们的手是向上呢，还是向下？ Bisa memberi itu adalah suatu kebahagiaan. 能够施是一个福分。 Saya mengalami ini juga. 我自己有经历过， Berbagi dengan orang itu ada hal yang membahagiakan. 跟人家分享是一件值得我们很荣幸的事。 Saudara, saya juga menanamkan di dalam diri saya. 我对我自己也有这样的决心。 Ya sebagai hamba Tuhan, 作为一个神的仆人， terkadang kita banyak menerima dari orang lain. 有时候我们会接受很多别人的好处。 Menerima ini, menerima itu. Kalau Natal kadang-kadang menerima kue, kadang-kadang kalau Imlek juga menerima pemberian dari orang lain. 很多节日，比如说圣诞节、过年，我们都会接受到很多蛋糕啊，还有其他的礼物。 Tetapi saya juga tidak mau berhenti menjadi orang yang hanya menerima. 但是我也没有停止在作为一个只有接受的人， Karena saya percaya ayat ini. 因为我相信这段经文， Dan saya juga tidak mau hanya menjadi orang yang terus menjadi penerima. 我也不想作为一直只有接受的人。 Kalau kita akhirnya mempunyai mental menjadi orang yang terus menerima, maunya menerima, 如果我们只有一个想法，只有一直接受，也就接受。 ada yang mengatakan ini mental seorang pengemis. 有人说这是一个乞丐的想法， Yang tangannya terus ada di bawah. 就是他的手一直往下， Terus mengharapkan diberi. 一直希望人家供给， Mengharapkan orang lain memberi sesuatu. 希望人家给他一些东西。 Maka sebagai hamba Tuhan harus belajar juga memberi. 所以作为一个神的仆人，我们也要学习贡献， Menjaga hati ini seimbang. 我们要保持我们有个平衡的心， Belajar berbagi, belajar memberi. 我们要学习怎么样付出，怎么样分享，怎么样奉献。 Dan sungguh waktu menerima itu memang senang. 其实是当我们接受一些东西，我们会很高兴。 Tetapi memberi kepada orang lain jauh lebih berbahagia.
但是我们给予别人的时候，我们会感受到更多的快乐和喜乐。 Dan kita bisa mengalami, saya bisa mengalami waktu memberi, kita menjadi orang yang tidak kekurangan juga. 我也能够感受到，我付出，我给人家奉献，我也没有遭遇到什么缺乏。 Nah saudara, di momen saat ini, di masa pandemi ini, kita melihat sekeliling kita banyak yang perlu dibantu. 弟兄姐妹们，就是像现在疫情的时候，我们看到我们周围有很多弟兄姐妹需要我们的帮助。 Ya, banyak orang yang butuh dibantu secara ekonomi, secara kebutuhan sehari-hari. 很多人在经济上需要我们的帮助，他们日常的生活也需要我们的照顾。 Gereja juga mau mengambil posisi adalah terus memberi kepada orang lain. 教会在这方面也有付出，也有施给一些需要的人。 Ya. Persembahan yang kita berikan kepada gereja, kepada Tuhan itu juga dipakai untuk memberi kepada orang lain. 我们给教会的奉献，这些金钱也拿来施给有需要的人。 Atau jika kita punya kesempatan untuk memberi langsung, kita juga bisa memberi langsung kepada orang lain. 如果我们有机会直接给他们，我们也可以直接给他们。 Dan kita bisa mengalami apa arti bahagia dari ayat yang berkata seperti ini. 让我们能够感受到这些经文给我们的，当我们施的时候，我们会享受很多的喜乐。 Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang terus memberi kepada kita. 并且我们的神是一直供应给我们的神。 Dan biar kita juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengaminkan ayat ini dan belajar untuk terus memberi. 让我们作为一个神的子民，我们也感恩这些话，我们要实行出来。 Supaya kita sungguh-sungguh bukan hanya melatih hati kita, tapi kita boleh menjadi berkat, menyalurkan berkat Tuhan bagi orang lain. 我们不单训练我们的心，但是我们也要实行出来，能够有一个表现行为。 Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, 但愿神祝福我们每位， memberkati hati kita, 祝福我们的心， supaya kita boleh menjadi orang-orang yang memberi, 让我们能够作为一个会施的人， bukan hanya menerima. 不是一个会接受的人。 Belajar menjadi pemberi. 我们学习作为一个能够施给的人。 Mari kita berdoa. 让我们祷告 Si。Mary boleh berdoa untuk kita. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Sering Tuhan kami tidak sadar posisi kami. Sering juga Tuhan kami tidak sanggup melakukan firman-Mu. Ampuni segala kelemahan dan kegagalan kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami terus bekerja dan memberi kami semangat dan memotivasi kami, beranikan kami untuk bertindak sesuai dengan firman-Mu. Supaya orang-orang di sekitar kami ya Tuhan juga boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan kalau selama ini Engkau sudah mencukupkan kebutuhan kami. Biarlah Tuhan untuk selanjutnya kami juga serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan yang mampu memenuhi kebutuhan kami. Dan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bila firman-Mu hari ini menguatkan kami semua. Supaya kami punya hati yang teguh, kami percaya Allah yang mengajarkan ini juga Allah yang sudah memperhatikan kami. Dan biarlah teladan yang Paulus berikan kepada kami, kepada gereja, juga boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya orang lain juga boleh belajar bahwa seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan adalah berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin.